علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, kita muka surat 273. Poin yang kedua, tajuk kita apa tuan-tuan? Tajuk besar kita apa Datuk Osman? Tajuk besar kita Amanah. Amanah, ya. Jadi poin yang kedua, sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar, dia tak letak Abdullah tu tapi understood. Banyak benda dalam dunia ni tuan-tuan, ya, yang kadang-kadang dia tak perlu bagi tahu tapi dah faham. Bila Ibnu Umar dah tahu dah, mesti Abdullah ibnu Umar. Ya, maknanya kalau kita sebut Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Az-Zubair, Abdullah ibnu Az-Zubair. Itu memang dah standardized macam tu, ya. Ini merujuk kepada para sahabat, zaman para sahabat saja. Zaman lain tak mesti, ya. Zaman para sahabat Abdullah ibnu Umar maknanya dia anak Sayyidina Umar. Ya, dia anak Sayyidina Umar. Masa hijrah Nabi dia baru berusia sekitar 13 tahun. Sebahagian kata dia 10 tahun. Ya, maknanya kecil sangat. Jadi kalau dia 10 tahun masa hijrah, maknanya masa Nabi wafat dia baru usia 20. Ya, jadi maknanya dia dalam usia yang sedang belajar lah, ya. Pasal kalau zaman belajar ni memang zaman tu lah. Ya, zaman orang muda-muda. Kalau budak-budak kecil, ya, maknanya umur 6 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Ni mereka lah yang paling banyak mendengar hadis Nabi. Ya, sebab apa? Sebab mereka tak perlu pergi pejabat. Mereka tak perlu pergi pasar. Mereka tak perlu pergi kebun. Ya, sebab tu Ibnu Umar muncul sebagai sahabat Nabi yang nombor 2 paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, nombor 2 paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi kalau nombor 1 paling banyak meriwayatkan hadis, semua orang kenal. Siapa nombor 1 paling banyak, Datuk Osman? Sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis. Semua orang dah kenal dia. Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Hurairah. Ya, Abu Hurairah paling banyak. Nombor 2 Abdullah bin Umar ni lah dia. Ya. Jadi Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis sebab dia orang bujang. Ya, masa dia datang jumpa Nabi, ya, umur dia sudah 27 tahun. Maknanya masih muda lah. Ya, dan dia tidak bekerja. Dia memang duduk penuh masa di masjid, jadi dia dapatlah. Ya, macam kita belajar juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lebih banyak spend masa kan untuk ulang-ulang kaji, baca-baca, ya, dia lagi baguslah. Tapi kalau kita jarang ulang kaji, jarang tengok, dia lambatlah sikit nak lekat. Ya, dia memang macam tu. Macam anak kita juga, ya. Bila dia ambil exam, pasal apa dia kurang dapat menjawab soalan? Pasal revision kurang buat. Ya, revision kurang buat. Ya, kemudian before class tak ada baca, tak ada buat pre-reading. Jadi dia tunggu ustaz tolong baca. Jadi memang slow lah sikit tuan-tuan. Ya, itu secara umum saja tuan-tuan, jangan apa pula, ya. Ini secara umum, kelas mana-mana pun macam tu. Ya, especially bahasa Arab Quran lagilah kena ulang. Kalau tak ulang memang, ya. Okey, ya. Jadi Abdullah bin Umar, RA itu radhiyallahu anhuma, ya. Walaupun radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma sebab Umar, ya, bapa dia masuk Islam, Ibnu Umar pun masuk Islam. Jadi kalau dua, radhiyallahu anhuma, dua orang, huma. Kalau seorang radhiyallahu anhu, ya. Macam tu cara dia. Jadi dia cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi bersabda, jika Allah Subhanahu Wa Taala telah kumpulkan orang yang hidup pada zaman dahulu. Ya, ini maknanya kalau masa hari kiamat besok, kalau Allah kumpulkan orang zaman dulu-dulu sebelum zaman kita dan orang yang hidup hampir dengan hari kiamat, ya, yang dulu pun kumpul, yang dekat-dekat hari kiamat pun kumpul, maka Allah akan beri bendera kepada setiap pengkhianat. Pengkhianat ni mana orang yang mengkhianati amanah. Ya, dia dapat amanah tapi dia khianat. Orang bagi pegang jawatan sebagai setiausaha setiausaha dia selewengkan peralatan syarikat ke apa ke, ya, persatuan ke. Kalau bendahari dia selewengkan duit, macam itulah, ya. Bagi dia koperasi pun melingkup, ya. Jadi itu adalah orang yang dianggap pengkhianat. Dan pengkhianat ni hari kiamat besok Allah akan bagi dia bendera.
Ya, Allah akan bagi dia bendera dan ini adalah bendera pengkhianatan Fulan bin Fulan. Tuan-tuan ada dengar macam bunyi ni tak? Haji Nazri ada dengar tak? Macam ada apa bunyi-bunyi sikit. Ada dengar? Tak ada. Tak ada Bunyi macam mana? Bunyi macam mana? Tak pandai lah nak buat bunyi tu. Kalau bunyi suara manusia senang. Ya. Ni dah Kuat senyap. lah. Ya. Sekarang ni senyap. Kuat. Ustaz dengar lah. Ustaz dengar. Oh. Kita orang tak ada lah. Saya tak ada. Tak ada ya. Orang lain tak ada dengar apa-apa. Tak ada Ustaz. Okey, kalau tak ada tak apa ya. Mungkin ada masalah dengan Ustaz punya peralatan ni kot. Ya. Saya nampak pisang salai. Pisang salai di meja siapa? Cik Mat Syah. Okey, Mat Syah. Okey, ya. Tak apa. Kita teruskan. Nombor 2, sahabat Nabi Abu Hurairah. Ni kita sebut tadi. Ya, baru je sebut tadi. Abu Hurairah nombor 1, paling banyak riwayat hadis. Nombor 2, Abdullah ibnu Umar. Ni yang paling banyak. Ya, berdua ni. Ini Abu Hurairah pula. Radhiyallahu anhu. Kali ini radhiyallahu anhu. Sebab apa Datuk Osman? Sebab apa tak radhiyallahu anhuma? Sebab apa? Tadi radhiyallahu anhuma. Sekarang ni radhiyallahu anhu. Sebab apa Haji Nazri? Sebab dia seorang. Pasal dia seorang. Maknanya seorang tu maksudnya apa? Yang sahabat Nabi. Yalah. Macam Abdullah bin Umar tadi, dia berdua kan? Ya. Berdua tu maksudnya dengan siapa? Dia Bapak. dengan siapa? Bapak dia. Dia dengan bapak dia. Dia dengan bapak dia. Ya. Jadi Abdullah, maknanya Abu Hurairah maksudnya apa Kak Maimunah? Bapak dia tak Islam lagi kan? Bapak dia tak masuk Islam. Bapak dia meninggal. Tak sempat masuk Islam. Ya. Tu cerita dia. Senang. Dia sebut bahawa Rasulullah bersabda, okey kita tengok. Dan kita apply apa yang kita dah belajar selama ni. Ya. Allahumma. Bila Allahumma ni kita dah tahu dah. Ini mesti lafaz apa ni Kak Mai? Allahumma ni lafaz apa? Lafaz apa? Lafaz marah ke? Lafaz meradang ke? Lafaz benci ke? Lafaz apa Allahumma ni? Memohon. Panggil. Lafaz memanggil. Ya. Biasanya doa. Biasanya doa. Ya. Allahumma ni doa biasanya. Allahumma, ya Allah. Ya. Jadi terjemahan Allahumma ialah ya Allah. Ya Allah tu apa dia? Ya Allah itu adalah seruan. Ya Allah tu adalah seruan. Memanggil. Kita panggil ya Allah, wahai Allah. Tu maknanya memanggil lah tu. Ya, seruan. Okey. Jadi apa datang selepas tu? Ini sesungguhnya aku. Maknanya ni doa personal. Maknanya Nabi doa secara personal. Ya. Tetapi Abu Hurairah dengar. Ataupun Nabi cerita pada Abu Hurairah. Ya, kadang-kadang Abu Hurairah dengar seorang-seorang dia saja. Sebab apa sahabat lain tak dengar ketika Nabi sebut tu? Sebab apa? Berdasar pada cerita yang Ustaz dah sebut tadi, ya Kak Mai, pasal apa Abu Hurairah ni dia seorang-seorang dia dengar. Orang lain tak dengar. Sebab apa? Dia seorang fakir yang selalu duduk masjid tu. Pasal dia duduk di masjid. Orang lain duduk kat mana? Orang lain kerja. Orang lain kerja dekat pasar, dekat kebun. Ya, sebab itulah dia yang dapat. Jangan pelik lah, walaupun dia masuk Islam lambat. Ya, dia masuk Islam 4 tahun sebelum Nabi wafat. Dia masuk Islam tahun 7 Hijrah, Nabi wafat tahun 11. 4 tahun. Tetapi dia paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak dengan hadis. Pasal dia full time. Orang lain semua part time. Ya, part time kadang datang, kadang tak datang. Jadi macam mana nak kalahkan Abu Hurairah? Tak boleh. Ya, tu cerita dia. Jadi apa doa Nabi? Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, Ustaz terjemahkan satu-satu. Inni sesungguhnya aku, ya, a'udzubika, aku berlindung kepadamu min daripada al-ju'. Haji Nazri, al-ju' tu noun ke, verb ke, partikel? Cuba tengok perkataan al-ju' tu. Noun ke, partikel ke apa? Berdasar pada kelas bahasa Al-Quran baru-baru ni. Cuba tengok betul-betul. Noun. Pasal apa ada noun? Tak, pasal Alif lam. Tuan-tuan jangan kacau kawan punya apa ni peluang tuan-tuan. Sebab nanti tuan-tuan bila Ustaz tanya, tuan-tuan tak jawab. Itu isu dia. So kita kena ikut SOP dia. Ya. Haji Nazri cuba tengok. Alif lam perkataan tu. Kita tengok hadis tu. Ya. Alif lam jim waw ain. Ya. Alif lam
Jim waw ain. Al-ju'. Dia adalah noun, Haji Nazri. Sebab apa dia noun? Sebab ada apa di depan dia? Alif lam. Ada alif lam. Okey, itulah cerita dia tuan-tuan. Kita akan jumpa. Tapi hari tu Ustaz ajar bahasa Arab Al-Quran. Hari ni bahasa Arab hadis. Sama tuan-tuan. Same thing. Over and over again. Benda yang sama kita jumpa. Ya, kejap lagi baca surat khabar. Jumpa benda yang sama juga. Jadi maknanya dia bukan applicable untuk bahasa Quran saja. Tapi of course, our focus is on the Arabic Quranic Arabic lah. Ya, tapi kita belajar juga benda yang sama dalam hadis. Ya, al-ju'. Jadi al-ju' tu confirm isim. Apa makna al-ju'? Kita dah boleh agak dah. Apa makna al-ju'? Apa agaknya apa Kak Faridah ada ke hari ni? Kak Faridah. Al-ju' tu makna apa? Al-ju' makna kelaparan. Okey. Pasal apa Kak Faridah letak kelaparan? Kalau kata lapar je tak boleh ke? Sebab tadi ada alif lam. Nampak tak? Pelajar macam ni kita nak tuan-tuan. Dah ada al maknanya noun. It's a noun. Bila noun, kalau kita kata lapar tu adjektif. Dia noun juga, tapi lapar tu keadaan, ya, sifat. Tapi kalau kita kata kelaparan, betul. Ya, kelaparan. Jadi al-ju' tu kelaparan. Dalam Quran ada ke jumpa perkataan al-ju' ni Kak Maimunah? Ada ke? Kat mana kita jumpa al-ju'? Jumpa tak tahulah Ustaz, tak ingat. Yalah, tapi dia satu aman, kedua selamat daripada kelaparan. Apa tuan-tuan? Siapa yang boleh? Ini bebas, siapa-siapa boleh jawab. Ya, surah apa tu yang cerita? Ya, surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i wasai. Tuan-tuan hafal semua surah ni. Ya, falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Ya. Jadi Allah yang telah memberi kita memberi kita kenyang, maknanya menyelamatkan kita daripada kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan menyelamatkan kamu daripada ketakutan. Ya, jadi itulah cerita dalam Quran. Surah Quraisy kita hafal lah tu, tapi kita tak ambil tahu sangat makna dia. Okey, ya. Jadi Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya, ya, bagi tuan-tuan yang baru sampai 273 muka surat belah bawah. Ya, hadis yang pertama hadis yang kedua di tengah-tengah tu. Ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepada engkau min daripada al-ju', daripada kelaparan. Ya, dan Nabi pun tambah. Kita kata ni cerita amanah, pasal apa pula? Ya, pasal apa pula cerita pasal kelaparan? Nanti dulu, ya. Fa innahu ba'isad doji. Fa innahu, kerana sungguhnya kelaparan itu ba'isa seburuk-buruk ad-doji. Seburuk-buruk teman tidur. Sleeping partner. Maknanya kalau kita tidur, cuba tuan-tuan biasa kan, tidur dalam keadaan. Haji Nazir biasa tak kadang-kadang tidur malam, makan awal, tidur malam lewat, perut lapar. Ya? Ada juga. Ada kan? Bila kita perut lapar, macam mana? Nyenyak ke tidur? Kuranglah. Ya, tak nyenyak tidur. Ya, perut berkeroncong. Jadi sebab itu, Nabi gambarkan perut yang berkeroncong, kelaparan itu adalah teman tidur yang paling buruk. Memang tak boleh tidur kita. Ya, itu dipanggil ba'isad doji. Doji itu teman tidur. Ya, teman tidur, sleeping partner kita. Jadi kalau perut lapar, ya, memang tak boleh tidur. Nabi sambung lagi, nombor 2 pula. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minal khiyanah. Dah masuk cerita amanah tadi. Lawan bagi amanah khiyanah. Orang Melayu panggil khianat. Khianat tu apa, partikel ke noun Datuk Osman? Al-khiyanah. Noun. Sebab Al. Dia ada al. jawapan tu bagus tapi tak tepat. Dia Al tu betul lah. Betul lah al, alif lam. Tapi alif lam mesti berada di depan. Di depan. Ya. Ingat tak masa kelas tu ada orang tanya, Ustaz ada alif lam? Tengoklah alif lam tu kat mana. Alif lam kat tengah. Tengah tak pakai ya. Alif lam kat belakang tak pakai. Alif lam mesti depan. Baru dia noun. Ya. Itu dah cerita. Ulang kaji dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ulang kaji pun secara tak langsung tuan-tuan dah ulang kaji dah. Ya. Jadi aku berlindung kepadamu ya Allah daripada khianah.
sifat khianat, orang Melayu pun panggil khianat juga. Jadi apa nak terjemahkan lagi? Sama makna. Ya. Fa innaha, kerana sesungguhnya khianat itu ba'isatil bitanah ataupun batanah. Ya. Boleh baca dua-dua. Tapi yang biasa, ya, kita tengok bahasa formal bitanah. Bitanah. Ba tu baris bawah. Baris bawah apa Datuk Azizul? In Arabic, baris bawah. Datuk Azizul minta Ustaz ulang dalam kelas hari tu. Baris bawah. Apa ni? Allah Akbar. Baris bawah. Maaf Ustaz, lupa. Kasrah, Baris kasrah. bawah. Baris bawah kasrah. Kasrah. Kalau baris atas apa baris atas? Fathah. Baris atas fathah. Fatahah. Fathah. Baris depan. Dhammah. 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 Itu je. Dia tak boleh pergi lain. Ya, kasrah baris bawah. Kasrah. Kasrah. Kalau baris atas fathah. Fatahah. Kena tulislah ya. Baris depan dhammah. Dah tulis Ustaz. Okey, cuma kena ulang gaji. Pasal Datuk kurang ulang gaji. Bukan tak ulang gaji, Datuk ulang gaji. Datuk kurang ulang gaji. Itu jawapan. Ya. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Sama-sama. Ya. Jadi kemudian nanti kita akan belajar satu lagi. Kita dah belajar tanda mati. Orang Melayu panggil mati kan. Tapi orang Arab tak panggil mati. Orang Arab panggil apa? Panggil apa Kak Faridah? Sukun. Kat mana kesalahan Kak Faridah? Sukun itu buah yang kita goreng. Sangat sedap rasanya. Sebab sebutan salah. Sebutan salah, Arab tak faham. Sebab Arab bukan cerdik sangat. Orang Melayu yang cerdik tuan-tuan. Ya? Sebab tu orang Melayu dapat menguasai bahasa Arab. Orang Arab tak menguasai bahasa Melayu. Susah lah, ada lah tapi susah. Jadi jawapannya bukan sukun. Jawapannya sukun. Panjang. Waw tu panjang. Tulis, kena tulis. Sin, kaf, waw, nun. Sukun. Ya. Kak Faridah kalau salah jangan malu, jangan bimbang. Sebab orang lain pun lebih kurang je. Cuma orang lain tu tak menjawab. Tu je soalan dia. Ya. Orang lain ketawa-ketawa. Dia pun tak dapat orang lain tu. Ya. Tak apa. Kak Faridah telah mengorbankan dirinya untuk diketawakan tapi tak ada masalah. Ya. Dapat pahala. Kena ketawakan ni dapat pahala. Ya. Okey, selesai. Ini riwayat hadis Abu Daud. Ya, tengok bawah tu HR. HR tu bukan human resource tu. HR bawah tu ialah hadis riwayat daripada Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini nama-nama imam-imam dalam bidang hadis. Ini ulama-ulama hebat lah. Ada 6 ulama hebat dalam bidang hadis. Ya. Jadi nombor 1 Al-Bukhari lah. Ya, Al-Bukhari kita dah tahu dah. Nombor 2 imam tu nama dia Muslim. Nombor 3 Abu Daud. Inilah dia. Nombor 4 An-Nasa'i. Nombor 5 Ibnu Majah. Nombor 6 At-Tirmizi. Ya. Jadi 3 dah ada. Ustaz tambah 3 je. Nombor 1 Al-Bukhari. Takkan tak kenal kan? Mestilah Al-Bukhari nombor 1. Nombor 2 Muslim. Nombor 3 Abu Daud. Nombor 4 An-Nasa'i. Dah ada dah, tak payah salin. Nombor 5 Ibnu Majah. Nombor 6 siapa tadi? At-Tirmizi. At-Tirmizi. Cukuplah 6 orang. Ya. Inilah yang mengumpulkan kitab-kitab hadis besar. Kitab hadis tu banyak lagi. Tapi 6 ini yang kita kata anchor lah. Kitab-kitab anchor. Ya. Macam Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Muslim, Sahih Muslim. Yang lain-lain kita panggil sunan. Nama kitab tu sunan. Sunan Abu Daud. Sunan An-Nasa'i. Sunan Ibnu Majah. Dan Sunan At-Tirmizi. Jadi 2 nama dia kitab sahih. 4 namanya kitab apa tadi? Sunan. Ya, jadi kalau kita dengar sunan tu, jangan terkeliru dengan yang Wali Songo dekat Indonesia tu. Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan bukan. Ya, itu nama saja tapi dia bukan berkait dengan ni. Sunan ni ialah plural form untuk sunnah. Ya, biasa dengar kan sunnah. Kak Maimunah, apa makna sunnah tu apa biasa kita dengar? In English pun boleh, in Malay pun boleh. Apa makna sunnah? Cara hidup. Sunnah cara hidup boleh, tapi bagi tepat lagi. Sunnah tu Apa Nabi cakap, Nabi verify, iktiraf dan Nabi tunjuk. Nabi buat, Nabi tunjuk. Ya. Jadi in English apa sunnah tu? In English. One word in English.
Kak Mai jawab betul lah tu, ya. Tapi in English kalau orang kata, okey, apa dia, apa kita panggil translation untuk sunnah in English? One word. Mula dengan T. Tak ingat lah Ustaz. Okey, ingat. Malam ni kena ingat. Jawapannya tradition. 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 Jawapannya tradition. Apa makna tradition? Tradition maknanya kebiasaan. Jadi kalau kita terjemahkan sunnah, ya, jawapannya kebiasaan Nabi. Sama ada apa yang Nabi cakap, the saying of prophet. Yang kedua, yang Nabi buat, the doing of prophet. Nombor tiga ialah Nabi punya verification ataupun Nabi apa kita panggil, ya, Nabi endorse, Nabi punya endorsement. 3 je. Iktiraf. Nabi iktiraf apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat dan apa yang Nabi iktiraf. Iktiraf tu maknanya sahabat buat, bukan Nabi buat. Contoh Ustaz bagi senang, ya. Sahabat Nabi lambat sampai masjid, dia biasa buat qabliyah subuh. Jadi bila dia dah sampai masjid, Nabi dah takbir untuk solat fardu, dia pun terus, ya, masuk solat fardu. Dia tak sempat buat qabliyah subuh. Lepas habis solat subuh, Nabi bagi salam, ya. Nabi berzikir, Nabi pandang pada sahabat, ya, tiba-tiba sahabat yang lambat tadi, dia pun bangun, dia buat solat 2 rakaat. Ya, solat 2 rakaat tu ialah solat yang dia qada daripada qabliyah tadi. Ya, sebab qabliyah mesti sebelum subuh, sebelum fardu subuh. Kalau dia buat selepas, itu dipanggil ba'diyah. Ba'diyah subuh tak ada. Ada ba'diyah subuh? Mana ada? Ya, jadi yang dia buat tu ialah qadaan, qada bagi qabliyah subuh. Ya, Nabi tak pernah tunjuk, Nabi tak pernah ajar, tapi dia buat. Masa tu Nabi ada. Ya, Nabi tak tegur dia sehinggalah dia habis solat. Sebab orang tengah solat, kita jangan kacau dia. Ya, bagi dia solat dulu. Ya, melainkan kalau kita tengok masa dia solat tu ada najis pada tubuh dia, yang itu kita kena bagi tahu dia suruh berhentilah sebab solat dia tak sah. Ya, jadi kawan tu pun solat, habis bagi salam, Nabi pun bagi tahu dia. Nabi tak tanya. Nabi pun buat statement. Nabi kata solatul subhi ataupun solatul fajri rakaatani. Solat subuh tu 2 rakaat. Ya, Nabi kata pada dia. Dan dia faham. Kalau kita memang, ya, dia kata apa ni, aku tak macam kita lah kan. Tapi dia faham apa maksud Nabi tu. Ya, sebab, ya, dia tahu, ya, Nabi tegur dia tu sebab subuh 2 rakaat. Pasal apa dia tambah 2 rakaat lagi? Dia pun bagi tahu cerita. Dia kata tadi aku terlambat, tak sempat buat qabliyah. Itu yang aku buat ni. Dan Nabi diam. Diam Nabi tu apa? Itu diam Nabi tu endorsement lah. Diam Nabi tu ialah apa ni, pengesahan, ya, verification bahawasanya apa yang sahabat buat tu boleh. Ya, tapi Nabi pernah tak buat? Nabi tak pernah buat. Ya, Nabi sentiasa sempat buat. Tapi kalau ada orang terlambat buat, dia boleh buat macam sahabat tadi. Kerana Nabi tak halang dia. Kerana Nabi tidak mengatakan dia salah, tak. Ya, jadi itulah cerita dia, boleh faham ya? Itulah dia panggil endorsement ataupun verification. Itulah sunnah. Apa makna sunnah tadi? Apa Haji Nazri? Sunnah tadi. In English apa sunnah? Tradition. Okey. Tradition. Bahasa Melayu dia. Satu perkataan. Kebiasaan. Kebiasaan. Okey, terima kasih Haji Nazri, ya. Jadi kebiasaan. Bila Nabi buat secara berulang-ulang, minimum 3 kali, maka dia jadi sunnah. Tapi kalau Nabi buat, ya, tidak berulang-ulang, ya, hanya sekali, dia tak sunnah. Kalau sekali Nabi buat, dia tak sunnah. Kalau 2 kali Nabi buat, tak sunnah. 3 kali, ya, atau lebih, barulah dia disunnah. Ya, tu cerita dia. Ya. Contoh pagi Jumaat, Nabi baca surah apa? Surah Sajdah. Berapa kali Nabi baca surah Sajdah? Banyak kali. Menyebabkan dia jadi sunnah. Tetapi pernah tak Nabi tinggalkan baca baca surah Sajdah pagi Jumaat? Yes, of course. Nabi pernah tinggalkan. Mengapa Nabi tinggalkan? Kerana nak bagi tahu bahawasanya membaca surah Sajdah itu tidak apa tuan-tuan? Tidak wajib. Tidak wajib. Itulah cerita dia tuan-tuan. Ya? Macam itulah cara kita melihat hukum. Kalau Nabi buat sekali je, maknanya benda tu tidak salah. Contoh, ya. Ustaz bagi contoh banyak. Ya? Contoh dia apa? Contoh Nabi, pernah tak Nabi kencing berdiri? Pernah. Tapi sekali saja. Menunjukkan kencing berdiri bagi orang yang tak boleh duduk, ya, tak boleh mencangkung, tak boleh duduk, maknanya tidak haram. Ya, tidak haram, maknanya boleh.
tetapi afdalnya tetap duduk, ya, ataupun mencangkung lah, ya. Dah tentulah zaman Nabi tak ada toilet bowl tu, ya. Yang ada ialah mencangkung lah, ya. Duduk memang tak ada zaman Nabi, mana ada, ya. Tetapi salah tak? Memang tak boleh, dia tak boleh mencangkung. Jadi boleh tak dia duduk? Boleh, ya. Kerana Nabi pernah kencing berdiri sekali, bukan makna sekali itu sunnah, tak, ya, tapi nak menunjukkan bahawasanya perbuatan tersebut tidak haram, ya. Itu cerita dia. Tapi kalau boleh elak, elaklah, ya. Tapi kalau tak boleh elak, boleh buat, ya. Kerana hukumnya harus. Itu cerita dia. Boleh tak faham tuan-tuan dan puan-puan? Contoh Ustaz bagi ni ada banyak. Ustaz bagi contoh qabliyah subuh yang diqada, ya, kat masjidah. Ustaz bagi contoh kencing berdiri, dan Ustaz bagi contoh satu lagi ialah membaca suratus sajadah pada pagi Jumaat yang kadang-kadang Nabi tinggal untuk menunjukkan dia tidak wajib. Ya, kalau kat masjidah ada soalan tak kat masjidah? Kat masjidah tak ada, tak apa. Kak Nurul? Ustaz, saya ada. Apa? Tak ada Silakan. soalan, Oh. faham. Ya, faham ya. Saya ada Ustaz, tengah konsentrate. Okey, ada soalan apa-apa tak berkaitan dengan 3 contoh Ustaz bagi tadi? Kat masjidah. Ya. Tak ada Ustaz. lagi Ustaz. Okey, Ustaz. tak apa ya. Yep. Ustaz, saya ada soalan. Kak Nurul ni. Ya. Pasal kencing berdiri tu kan. Lelaki ya. Lelaki lah, lelaki tahu. Tapi itulah kebanyakan toilet kan yang menggalakkan dia tahu urinal tu. So itu memang menggalakkan orang lelaki kencing berdiri lah kan. Betul lah. Tapi itu dia orang kata ini apa? So, Orang Yahudi dia kencing berdiri ke tidak Ustaz? oh, tak pernah tengok pula. Tak pernah nampak lah. Taklah, pasal dia orang kata it's a propaganda by the Jews to encourage. Okey. Ustaz beritahu satu hal. Ya, Jews ni kalau dia tahu benda tu salah, ya, dia tak buat. Tetapi dia suruh orang lain buat. Ya. Contoh kan? Ya, contohnya riba, ya, usury. Riba ni among Jews dengan Jews tak boleh buat. Tapi dia buat kepada orang bukan Islam, ya. Bukan Yahudi. Ya, orang Yahudi. Dia buat macam tu. Ya, jadi maksudnya dia tahu benda tu salah, ya, dia tak buat untuk dia, tapi dia buat untuk orang lain. Ya, macam tadilah mungkin di kalangan orang Yahudi dia tak kencing berdiri. Ya, tetapi dia buat benda itu, dicipta supaya orang bukan Yahudi hanyut dalam kesalahan. Ya, dia buat kesalahan. Dia macam tu biasanya. Orang Yahudi macam tu, ya. Okey, dan bukan dia cipta tapi dia tak buat. Dia tak praktikkan benda tu, ya. Tetapi dia lakukan. Ya, maknanya dia buat, dicipta alat tu supaya orang bukan Yahudi akan tersilap atau tersalah dalam melakukan. Tapi kalau kita pergi satu tempat memang tak ada tempat lain. Nak buang air kecil memang kena macam tu. So tak ada pilihan lah. Ya, dan hukumnya tidak haram, ya, walaupun sebahagian kata makruh, ya. Tapi dia tidak haram. Kalau boleh elak, kalau tak boleh elak, ya, dia tak jadi makruh. Sebab tak boleh elak. Ya, benda yang tak boleh elak, unavoidable, maka dia tak haram hukum dia, tak makruh hukum dia. Okey, selesai ya hadis tu. Masuk Ustaz, hadis. maaf Ustaz, saya terpaksa Silakan. tinggalkan kelas Ustaz, saya akan turun bawah je. Ya, boleh silakan. Okey, maaf Ustaz. Ya. Nombor 4, sahabat Abu Hurairah juga menceritakan bahawa Rasulullah bersabda. Abu Hurairah lagi. Qala Allah Ta'ala. Ya, bila kita baca hadis, tiba-tiba dekat depan dia ada qala Allah Ta'ala. Apa maksudnya tu? Apa maksud dia, Shirin? Hadis Qudsi. Hadis tu betul. Hadis tu adalah hadis Qudsi. Yang hadis yang kita baca yang tadi-tadi ni, hadis apa nama dia tu, Shirin? Hadis Nabawi. Okey, ya, betul. Hadis Nabawi. Tuan-tuan, tolong catat. Kak Wan, ya. Tolong catat. Hadis ada 2. Satu yang tak ada qala Allah Ta'ala. Ya, kalau ada qala Allah Ta'ala, mana Allah berfirman. Kalau Allah berfirman tu, ni bukan cerita Quran ya, ni cerita hadis. Kalau Allah berfirman tu hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Ya. Tapi kalau yang Nabi qala Allah Ta'ala, Nabi yang sebut, itu adalah hadis Nabawi. 2 saja tuan-tuan. Bukan 10 ya, ada 2 saja. Jadi tolong jangan tertukarlah. Apa Nabi sebut? Qala Allah Ta'ala. Allah telah berfirman. Salasatun.
Ya, ada 3 orang, ada 3 kumpulan. Salah satu. Ana khosmuhum ataupun ana khosmahum. Aku jadi musuh mereka. Mana Nabi memusuhi 3 kumpulan. Ya, bila tu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Siapakah mereka? Yang pertama, rajulun a'ta bi summa ghadara. Ya. Jadi rajulun a'ta bi maknanya seorang lelaki yang dia berjanji dengan aku kemudian dia khianat. Dia ada janji, dia khianat. Ya, dia janji mungkin nak tolong kita ada satu projek, NGO punya projek. Ya, dia kata dia nak tolong ya dan dia dah confirm dah, kita pun dah buat persediaan apa semua. Tiba-tiba dia batalkan last minute. Tak ada apa-apa sebab pun ya. Jadi itu dipanggil orang yang berkhianat. Kerana dia menyusahkan orang lain ya. Kalau kita kata beberapa bulan sebelum tu ataupun bagilah notis ya. Ataupun ditolong cari orang lain ganti ke tak apalah. Ya, kalau tidak dia dianggap pengkhianat dan Nabi memusuhi dia pada hari kiamat nanti. Yang nombor 2, warajulun dan seorang lelaki. Seorang lelaki ni bukan makna perempuan masuk tak apa Kak Mai? Walaupun Nabi sebut lelaki, masuk tak perempuan? Masuk. Ya, kerana apa? Kerana apa Nabi sebut lelaki tapi perempuan masuk? Kerana apa? Kak Mai. Itu the normal way yang Quran sebut lah. Generally. Umum, yang umum. Sebab bila sebut lelaki itu bukan makna perempuan tak masuk. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman di kalangan lelaki. Perempuan masuk tak? Masuk. Kerana memang macam itu gaya bahasa Quran dan hadis. Gaya bahasa Arab memang macam tu. Ya, bukti paling besar ya ketika kita bagi salam. Ya, kita bagi salam assalamualaikum. Kum tu lelaki. Tapi kalau kita jumpa perempuan, kita sebut assalamualaikum juga. Pasal apa sebut kum? Kum tu untuk lelaki. Ya, kum tu untuk plural. Pasal apa Ustaz jumpa Haji Nazri, Ustaz panggil dia assalamualaikum? Pasal apa tak kata assalamualaika? Kalau perempuan assalamualaiki, assalamualaikunna, pasal apa? Sebab memang lafaz untuk salam, memberi salam adalah assalamualaikum. Itu bukti dia. Kum di belakang tu plural dan kum di belakang tu untuk lelaki. Ya, untuk male bukan female. Ya, tetapi itu sudah diterima pakai. So kita terimalah. Ya, macam itulah. Dia general aja. Jadi orang nombor 2, siapa dia? Rajulun ba'a hurran. Dekat ra tu ada syaddah. Ingat tak lagi syaddah? Haji Nazri Ustaz sebut syaddah masa kelas tu, ya. Ada 2-3 perkataan lagi orang duk sebut. Selain daripada syaddah, orang sebut apa? Apa yang salah? Siapa yang ingat? Ustaz sebut syaddah tapi Ustaz sebut. Kadang-kadang ada ustaz, ada orang Arab sebut bukan syah, dia sebut bukan dengan fathah, dia sebut dengan kelas kita. Hari Khamis baru-baru ni. Tak sampai seminggu pun lagi. Syaddah boleh, syaddah tu yang standard. Ustaz ada sebut kolokvial dia. Sabdu. Kita sebut tentang syaddah tu sebutan dia. Dia bertanya musyaddadah, Ustaz. Ada orang tanya Dadah nak. Musyaddadah betul. Tapi Ustaz ada sebut syaddah ataupun syiddah. Kalau dah satu baris atas, satu lagi baris bawah lah. Ingat tak tadi Ustaz sebut batonah. Ya, Ustaz sebut bitonah. Ya, mana dua-dua boleh. Tapi bitonah tu lagi standard, lagi official. Ya, walaupun batonah boleh juga. Sama macam syaddah tadi. Ya, syaddah itu yang official, yang formal. Maknanya syiddah tu yang kolokvial lah tu. Betul ada seorang sebut kan, musyaddad. Apa makna musyaddadah? Ya, musyaddadah tu yang ada syaddah lah. Ya, cuma Ustaz kata tu tinggi. Ya, jangan tanya tinggi-tinggi dulu. Kita pakai yang rendah-rendah lah dulu. Sebab banyak orang dia nak cepat naik sedangkan dia punya foundation tak kuat. Itu yang kalau dia jatuh tu memang terlungkup lah. Ya, belajar ni tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz bagi tips saja. Belajar ni, foundation tu kita kuasai betul-betul. Ya, dah dapat foundation tu, kita bina kita punya bangunan di atas foundation tadi. Ya, tapi kalau foundation kita tak kuat, kita tak sungguh-sungguh, tak belajar betul-betul, tak tanya soalan, kita nak naik atas, bukan salah. Tapi kalau jatuh tu, berdentum jatuh dia. Ya, itu yang patah riuk tu. Ya, tu Ustaz buat perumpamaan dia macam tu.
Okey, nombor 2, rajulun ba'a maknanya menjual, menjual, ya. Hurran, ada syaddah pada ra, ya. Hurran, bukan huran, hurran. Ya, hurran tu apa dia? Hurran tu ialah orang merdeka. Sebab dalam dunia ni manusia terbahagi dua kan? Satu merdeka, satu lagi apa Datuk Osman? Manusia. Slave. Apa dia? Slave. Slave tu bahasa Melayu apa? Hamba. Hamba. Bukan hamba saja, Ustaz ada tambah satu lagi. Hamba apa? Hamba. Hamba abdi. Ustaz tak sebut hamba abdi. Sahaya. Hamba sahaya. Hamba sahaya. Ustaz tak pernah sebut hamba abdi. Ustaz sebut hamba sahaya. Sahaya. Ya. Abdi pula dia. Boleh betul hamba abdi tu ya. Tapi biasanya kita sebut hamba sahaya. Ya, hamba sahaya tu memang hamba abdi juga, tapi itu sebutan dia. Ya, tengok dalam Quran memang Quran akan sebut hamba sahaya. Ya. Jadi orang yang hidup dalam dunia ni terbahagi dua, ada merdeka macam kita merdeka, satu lagi ialah hamba sahaya. Hamba sahaya boleh tak kita jual beli? Kat Wan, boleh ke jual beli hamba sahaya? Boleh ya. Hamba sahaya boleh jual beli. Ya. Tetapi di sini yang Nabi larang, warajulun dan lelaki ba'a yang menjual hurran, orang merdeka. Orang merdeka tak boleh jual. Kalau kita jual orang merdeka, ya, fa'akala samanahu, lalu, fa tu lalu, maka akala dia makan samanahu, makan samannya. Saman tu apa bahasa Arab? Saman tu harga. Orang Melayu dah tersilap. Ya, dia kata saya baru je kena saman Ustaz. Ya, jadi saman tu kita kata apa saman? Mungkin ambil pada English kot. Ya, saman. Ya, saman tu maknanya kena saman lah. Ya, kena penalty. Ya, tapi dalam bahasa Arab saman ya makna harga, price dia. Ya, jadi dia punya cerita ialah seorang lelaki yang menjual seorang merdeka, lalu dia memakan ya duit hasil penjualan tadi, harganya. Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Ya, jual hamba boleh, orang merdeka mana boleh jual? Ya, yang inilah kita panggil dalam konteks moden, ya. Apa ni dia panggil ni? Menjual orang merdeka ni, apa dia? Dalam konteks moden lah. Malaysia ni salah satu sempat dia. Human trafficking. Ya. Atau bahasa Melayu dia apa? Human trafficking. Hal ini jangan berlaku. Contoh ekstremisme. Trafficking, ya. Perdagangan. Apa dia? Pemerdagangan manusia. Ya, perdagangan. Nanti tuan-tuan terjemah lalu lintas pula, traffic. Ya. Macam Jadi, prostitution lah semua kan Ustaz? Apa dia? Macam prostitution, children semua Ya, kan? betul. Jadi tak boleh. Ya. Islam benarkan jual hamba sahaya boleh. Ya. Tapi tak boleh seksa dia. Kita tak boleh seksa dia. Kita beli dia, kita jual dia kerana mungkin kita tak perlukan lagi. Kita jual pada orang lain. Dan orang lain tu akan jaga makan minum dia. Orang tu akan jaga dia punya kebajikan. Ya. Sebab hamba sahaya ni kena dijaga. Ya, malah boleh kalau dia perempuan boleh diperlakukan macam isteri. Ya, dan anak dia sah taraf. Macam Nabi dengan siapa selalu contoh yang selalu saya bagi. Siapa Kak Wan? Nabi dengan siapa? Ya, ada ke Kak Wan kat situ tu? Ya. Nabi dengan siapa? Seorang perempuan hamba sahaya mengandung dan melahirkan anak Nabi. Siapakah perempuan tersebut? Jangan pandang langit. Ya. Tengok buku. Apa jawapan dia, tuan-tuan? Apa Syirin? Siapa Syirin? Syirin boleh jawab lah ya. Apa Syirin? Maria tu orang mana? Yahudi kan? Orang Kipti. Bukan Yahudi, orang Kipti. Kipti. Sebab tu dipanggil Maria. Mana ada Maria Yahudiah, Maria Kibtiyah. Kibti orang mana Kibti? Kibti tu orang negara mana? Mesir. Egyptian. Ya, dia Egyptian. Jadi maknanya dia tu hamba sahaya, dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Raja Mesir zaman Fir'aun kita panggil, zaman Musa kita panggil Fir'aun. Raja Mesir zaman Musa, Fir'aun. Raja Mesir zaman Nabi Muhammad kita panggil apa Kak Mai? Najasyi kah? Kan? Najasyi. Kak Mai dah tukar tempat ni, Najasyi Eritrea. Okay. Now we are talking about Egypt.
Talking Egypt. Ya. Cuba try. Fir'aun lah. Tak, Bukan. Firaun Musa. Zaman Musa. Tak ingat Ustaz. Apa ya? Shirin apa Shirin? Muqawqis. Betul Ustaz. Muqawqis, betul. Ya. Muqawqis. Oh, Macam mana Banyak Ustaz? kali. Muqawqif. Ya, betul. Okay, Muqawqif. MU. MUQAU, sorry. MUQAU KU, Muqaw, QIS. Ya, Muqaw. Muqawqis. Tu Muqawqis. Raja Mesir zaman Rasulullah. Ya, betul. Ya, kita panggil dia Muqawqis. Jadi Muqawqis itu dia apa kita panggil ya? Dia bukan raja macam Firaun yang berkuasa tu. Ya, dia berkuasa juga ya. Tapi dia duduk bawah Byzantine Empire. Sebab tu agama dia Nasrani. Byzantine Empire tu dia punya capital city dekat Istanbul. Ya, dulu kita panggil Constantinople lah. Ya, jadi Egypt, Syria, semua negeri Syam ni, ya. Jordan, Palestin, Lebanon, Syria semua duduk bawah Byzantine Empire. Empire tu yang paling besar sekali. Ya, tapi bila Nabi dakwah, Nabi pergi ke negeri-negeri juga. Termasuk kepada Emperor Byzantine pun Nabi pergi juga. Bukan Nabi pergilah, sahabat Nabi lah pergi. Ya, kepada raja-raja yang lain-lain ni pun Nabi pergi juga. Ya, Nabi hantar para sahabat. Dan sebahagian mereka masuk Islam, sebahagian mereka tidak mahu masuk Islam. Ya, tapi mereka tidak lawan Nabi. Mereka sambut dengan baik. Mereka layan Nabi punya pendakwah. Malah mereka bagi hadiah. Dan salah satu ya daripada hadiah Raja Muqawqis kepada Nabi ialah 2 orang perempuan, hamba sahaya. Salah seorang nama dia tadi Shirin dah sebut, Mariah nama dia, Mariah. Ya, yang kedua siapa Shirin? Shirin. Shirin lah nama dia. Nama dia Shirin juga, nama dia. Ya, ingatlah. Ya, perempuan ingat. Jadi Ustaz dah bantu dah ya. Ustaz dah bantu dah. Jadi nombor 1 ialah Mariah, nombor 2 Shirin. Dua-dua tu Al-Qibtiyah, adik-beradik. Jadi Nabi dapat dua-dua. Nabi tak boleh ambil dua-dua sebab dia adik-beradik. Jadi seorang lagi Nabi hadiahkan kepada Nabi punya tukang syair, para penyair Nabi. Ya, nama dia Hasan. Ya, Haji Hasan kena ingatlah. Hasan bin Sabit nama dia. Hasan bin Sabit. Dia adalah antara penyair yang hebat di kalangan sahabat Nabi, penyair Islam. Yang banyak membuat syair-syair yang mendatangkan semangat, motivasi kepada para sahabat dalam peperangan. Ya, dia tak pandai perang tapi dia punya kata-kata tu ya menyebabkan orang jadi semangat. Jadi tolonglah ingat ya, jangan kata Firaun juga, Firaun zaman Musa. Ya, macam zaman Nabi Muqawqis. Zaman Nabi Yusuf bukan Firaun, bukan Muqawqis. Ya, dipanggil Al-Malik pula, Al-Malik raja. Jadi setiap zaman tu berbeza. Kerana apa berbeza? Kerana sebahagian mereka datang daripada bangsa lain. Kalau macam Firaun, Kipti. Ya, Muqawqis Kipti. Tapi raja zaman Nabi Yusuf, ya, yang lantik Nabi Yusuf sebagai menteri tu, dia adalah orang Arab. Ya, tetapi masa tu Arab menguasai Mesir. Sebab tu dipanggil Al-Malik. Al-Malik maknanya the king. Dalam bahasa Arab, Al-Malik tu the king. Maknanya dia orang Arab. Ya, jadi Nabi bagi apa? Ya, Nabi bagi contoh ya kepada dia lah. Supaya apa kita panggil? Ya, supaya tidak apa kita panggil? Ya, supaya tidak terkeliru. Ya, jadi baru kita tahu, oh Firaun ni bukan semua zaman, dia bukan. Boleh Okey, itulah cerita dia. Ada soalan setakat ni? Apa nak tanya? Kak Kelly ada nak apa tanya dekat Kak Kelly? Tak ada Ustaz. Okey. Okey ya. Kak Mas apa nak tanya Kak Mas? Ya, Kak Mas, Kak Khatijah. Ya, Kak apa lagi ya? Siapa-siapalah tanya ajalah. Tak ada ya. Okey, tak ada tak apa, kita teruskanlah ya. Nombor 2 sudah ya. Nombor 1 yang berjanji berkhianat. Nombor 2 menjual orang merdeka dan memakan hasil duit dia. Wa rajulun dan lelaki. Nombor 3 istajara, yang mengupah ajiran ya. Istajara mengupah. Ya, jangan tengok terjemahan salah. Ya, istajara. Ustaz terjemah sebiji-sebiji ni. Terjemah secara harfiah.
Ajiran. Apa makna ajir? Ajir ialah orang yang diupah, pekerja lah. Ya, jadi ada seorang lelaki, dia panggil seorang pekerja. Dia panggil orang tu tolong mesin rumput ke, ya, tolong buat kerja-kerja di rumah ke apa, dia panggil orang tu, ya, dia upah orang tu lah. Dia kata okey, tak apa, tolong buat ni, saya akan upah awak. Fastaufa minhu al-amal. Lalu orang tadi istaufa, dia pun minhu al-amal, dia complete the job tadilah. Ya, dia siapkan pekerjaan tadi. Ya, dia memenuhi apa yang dikendaki itu. Contoh mesin rumput sekeliling rumah, dia dah mesin rumput sekeliling rumah siap dah. Ya, dia suruh kata kemas rumah atas bawah dah. Ya. Walam yaufahu ajrahu, tetapi yang tuan dia tadi, tuan rumah tu, walam yaufahu ajrahu, dia tak bayar dia punya upah dia. Ya, ataupun dia lambat-lambatkan membayar upah tersebut. Ya, sebab kita tahu dalam hadis yang lain Nabi sebut, ya, jangan sampai orang yang kita upah tu kering peluhnya. Menunjukkan apa tu? Syirin, ya? Jangan sampai orang yang diupah tu kering peluhnya, menunjukkan Lambat bayar gaji. yalah, menunjukkan apa? Sebelum peluh kering kena bayar. Menunjukkan apa tu? Kena bayar dengan cepatnya lah. Kena bayar dengan segera. Jangan tangguh. Ya, jangan tangguh. Ya. Jadi itulah maksud dia. Ya, jadi maknanya jangan sampai kering peluh dia. Ya, maknanya kita kena tolong lap peluh dia, bukan. Tak ada kaitan dengan peluh tu. Ya. Tapi nak bagi tahu bahawasanya jangan sampai peluh dia kering, maksudnya jangan lambat-lambat bayar, kena bayar segera. Ya, sebab kalau kita tangguh hak orang lain, nanti Allah tangguh hak kita pula. Ya, kita saja lambat-lambatkan hak orang, ya. Kita bahar berapa ringgit sangat, ya. Orang yang tukang tukang kebun tadi ataupun yang mesin rumput tadi, kita janji nak bayar RM100 kat dia kan. Ya, ataupun RM150. Ya. Dah habis dah semua, kita buat tak tahu je. Dia tanya assalamualaikum, saya sudah buat kerja, ya. Kita buat tak tahu je. Kata tak apalah, you balik dulu. Nanti saya bagilah duit, ya. Minggu, 2 minggu tak bayar juga, RM150 je pun, ya. Jadi kita tangguh hak dia, kita punya payment, ya. Company yang kita dah buat kerja pun, ya, kita dah deliver kerja, company itu pun tak bayar kat kita. Ya, kita tak bayar RM150, company itu tak bayar $150,000. Ya, tapi kita tak perasan. Kadang-kadang kita tak perasan benda-benda macam tu. Jadi tolong ambil perhatian. Okey, selesailah. Ada 3 manusia yang menjadi musuh bagi Nabi pada hari kiamat. Yang pertama tadi apa? Yang pertama ialah orang yang berjanji dengan Nabi, dia tak tunaikan. Nombor 2 ialah orang yang menjual, ya, orang merdeka, perdagangan hamba, dan dia ambil keuntungan daripada tu. Dia ambil hasil, dia makan hasil dia. Nombor 3 ialah orang yang mengupah pekerja, kemudian dia tidak membayar gaji, tidak memenuhi, ataupun dia janji 150, dia bayar 100 je. Dia kata ini apa ni, tak baguslah kerja, ya, tak perform dia kata. Ya, sedangkan orang tu dah perform dah. Tak perform dan dia bayar hanya 150 saja. Ya, 100 saja, 150 janji tak buat. Okey, selesailah, ya. Ada soalan? Kalau tak ada, kita sambung nombor 5, ya. Sahabat Nabi Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah ni orang lain. Abu Bakrah. Ya, Bakrah dengan Abu Bakar tu hampir sama. Ya, hampir sama. Ya, tetapi Abu Bakar ni orang lain. Radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, sesiapa membunuh seorang kafir muahad. Kafir muahad. Kafir muahad ni maknanya kafir yang duduk bawah negara umat Islam. Ya, macam orang Cina, India yang bukan Islam duduk bawah negara kita lah, ya. Dia rakyat. Ya, tak kiralah dia parti apa, tak peduli. Ya, dari segi politik. Tetapi dia duduk bawah negara kita. Maknanya dia jadi warga negara, dia bayar income tax, ya. Kalau Nabi tu dia bayar jizyah. Jizyah. Kalau orang Islam dia bayar zakat. Tapi kalau orang bukan Islam dia bayar jizyah. Jizyah tu makna cukai kepala. Ya, blood money. Ya, cukai kepala. Dan cukai kepala ni kepada orang lelaki je, perempuan tak bayar. Lelaki saja, ya. Tu memang dia punya hukum dia, perempuan tak bayar.
Ya, walaupun isteri dia ada pekerjaan, suami ada pekerjaan, suami saja kena bayar. Jadi kafir mu'ahad adalah kafir yang buat perjanjian dengan negara umat Islam. Dia patuh. Ya, dia patuh, ya, dia tidak lawan pemerintah lah, ya. Maksud lawan pemerintah tu bukan tak boleh lawan parti politik, itu lain. Ya, maknanya dia tidak menentang lah. Ya. Jadi dengan alasan yang tidak dibenarkan, ya, dia bunuhnya kafir ni. Ya, maka dia tidak akan dapat mencium wangian syurga. Allahu Akbar. Ya, ini orang Islam ni sembahyang duha, sembahyang tahajud, ya, puasa sunat. Tapi dia pergi bunuhnya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kafir yang duduk bawah negara umat Islam. Ya. Dan tak ada sebab. Dia kena bunuh tu bukan sebab dia bunuh umat Islam, tu lain. Ni dia tak ada buat kesalahan macam tu. Ya. Mungkin dia kritik tak ada masalah, boleh je. Maka dia tidak dapat mencium, ya, bau syurga. Jadi orang yang bunuh tadi bukan kafir tu. Kafir tu confirm lah tak masuk syurga. Orang Islam yang bunuh dia. Ya. Padahal wangian syurga itu dapat dicium daripada jarak 500 tahun perjalanan. Ni gambaran dia. Nak tunjuk bau syurga tu kuat sangat sehingga kalau kita berada 500 tahun perjalanan kita boleh bau dia punya bauan syurga. Ustaz pernah cerita dalam usrah kita, usrah malam Isnin ni, ya. Ustaz pernah cerita seorang sahabat Nabi, ya, yang dia cedera parah dalam satu peperangan. Ya, Nabi suruh cari, ya, Nabi suruh cari sahabat-sahabat yang parah ni, kumpulkan, rawat ke apa, ya. Dan Nabi kata, siapa jumpa dengan sahabat ni, kirim salam aku. Sebab Nabi tahu Nabi tak akan bertemu dengan dia, orang lain lah. Ya, sebab medan peperangan tu hebat lah, ya. Ustaz tak sebut medan peperangan mana sebab nak tanya soalan. Ya, jadi sahabat tadi pun, ya, setelah dijawab salam, maka sahabat yang hidup tadi tanya. Dia kata Nabi ada bertanya, apa yang sedang engkau hadapi sekarang? Dia kata aku sedang mencium bauan syurga. Ya, kalau Ustaz buat soalan senang aja. Yang pertama, perang apakah itu? Yang kedua, siapakah nama sahabat tu? Dua soalan. Ya, siapakah nama sahabat tu susah nak jawab. Tapi dalam perang apakah itu tu lebih senang. Perang apa tu, Shirin? Uhud. Perang apa? Perang Uhud, Uhud. Nabi. Perang Uhud. Dia perang Badar ke, Ustaz? Baru je jawab. Kak Nurul tak pay attention. Baru je Shirin jawab. Uhud. Perang Uhud. Ya. Sebab apa Tapi perang Uhud? tu Macam mana? like, perang Uhud tu bukan ke Nabi jumpa semua orang kot. Except for ni, except for Ada yang kat bawah, ada yang the kat atas. archers. Kat atas. The archers tu yang turun. Yang kat atas tu Nabi The tak archers jumpa. lah. Oh, okay. Nabi kata jangan turunkan. Okay. Ya. So itulah jawapan dia, ya. Kak Farida dah tolong jawab dah. Jadi ada sahabat yang sudah tidak tak ditemui oleh Nabi. Ya, antaranya Hanzalah. Ya, Hanzalah ni yang special. Ya, dia dimandikan jenazahnya oleh malaikat. Ya, pun Nabi tak jumpa juga. Nanti kemudian baru sahabat lain jumpa. Ya, sebab dia berada di atas bukit. Ya, dipisahkan daripada sahabat yang lain. Itu malaikat punya kerja lah. Ya, malaikat yang mandikan dia. Ya, jadi perang Uhud. Ya, kalau tuan-tuan boleh jawab siapakah nama sahabat tadi, tutup kedai tuan-tuan. Terus kita, ya, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, terus tuan-tuan. Stop kelas hari ni juga, ya. Jadi yang itu, ya. Jadi jawapannya nama dia Anas. Dengar baik-baik. Sahabat tadi nama dia Anas. Mesti nak jawab Anas bin Malik, bukan. Bapa saudara Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik punya bapa saudara. Ya, nama dia Anas juga. Nama dia Anas bin Nadar dengan dot. Anas bin Nadar. Anas bin Nadar, bapa saudara kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik tu budak kecil yang tolong Nabi tu lah. Ya, yang selalu membantu kerja-kerja kecil Nabi, macam ambil wuduk, tolong ambil wuduk, simpan selipar Nabi. Tu Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik, beliau adalah salah seorang daripada pembantu peribadi Nabi. Budak kecil. Ya, tapi dia alim lah nanti. Dia alim. Pasal dia duduk dengan Nabi selalu. Tapi dia duduk siang je. Malam dia baliklah rumah dia. Pasal dia budak kecil.
Masa Nabi sampai umur dia 10 tahun juga. Ya. Masa Nabi sampai di Madinah umur dia 10 tahun juga. Ketika Nabi wafat, ya, agaknya berapa umur Anas ni, Haji Nazri? Tak perhatian tadi. Okey. Umur Anas. Okey, dengar baik-baik ya. Dengar, jangan off-kan dulu. Okey. Ketika Anas, ya, ketika Nabi hijrah sampai ke Madinah, Anas ni baru umur 10 tahun. Aha. Ketika Nabi wafat, berapa umur Anas? 23. Janganlah kacau. Haji Nazri. Ya. Dia 10 tahun di Madinah kan? Ya. 20 lah. Memang simple je tuan-tuan. Ustaz bagi simple je. Nombor tak ada thousand tak ada tuan-tuan. Ya. Ustaz bagi congak kecil-kecil je nombor. Pasal Nabi duduk di Mekah, ya, dakwah di Mekah 13 tahun. Dakwah di Madinah 10. Kalau Nabi sampai Anas umur 10, campur je 10, ya. Betul jawapannya 20. Jadi jawapan Kak Nurul tadi salah, ya. 23 salah. Sebab Kak Nurul tertukar antara Mekah dengan Madinah. Jadi Kak Nurul di Madinah yang 10. Di Mekah berapa Kak Nurul? Mekah 13 tahun. Ya, 13. Tak ada lain lah. Memang tu jawapannya. 13 campur 10. 13 Makkah, 10 Madinah. Ya, tu cerita dia. Okey, jadi Anas umur 20 masa Nabi wafat. Ya, jadi sebab tu Anas nanti akan muncul sebagai sahabat besar juga yang meriwayatkan hadis. Dia nombor 3. Ya, Kak Nurul tadi Ustaz dah sebut 2 sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadis kan? Nombor 1 siapa tadi Kak Nurul? Nombor 1 siapa Kak Nurul? Kalau ataupun Kak Wan, siapa nombor 1 paling banyak riwayat hadis? Al-Bukhari. Mana? Ni cerita sahabat. Dengar soalan betul-betul. Sahabat. Bukan yang buku tu. Abu Hurairah. Al-Bukhari mana? Hidup zaman Nabi. Ya. Dia mengumpul. Ini yang meriwayatkan hadis. Nombor 1 Abu Hurairah lah. Nombor 2 siapa tadi Kak Faridah? Nombor 2. Abdullah bin Umar radhiyallahu bin Allahumma. Ya, radhiyallahu anhuma. Ya, jadi betul Abdullah bin Umar. Nombor 3 siapa Kak Wan? Baru sebut tadi. Nombor 3. Siapa? Kak Wan, siapa Kak Wan? Kak Nurul siapa? Anas. Ya, Anas. Anas bin mana? Anas bin siapa? Anas bin bukan Ansari. Anas bin Malik. Malik. Ya, sebab Ustaz nak dengar tuan-tuan jawab Anas bin Nadar. Anas bin Nadar yang mati. Anas bin Malik, adik apa ni, anak buah dia, anak saudara dia. Sebab Anas bin Malik, bapak dia Malik bin Nadar. Ya, kalau dah bapak dia Malik bin Nadar, ya, adik-beradik dia Anas bin Nadar. Ya, pasal Anas bin Nadar tu yang cedera parah dalam perang Uhud tadi, ya. Jadi itulah nombor 3 yang paling banyak menghafal hadis. Abu Hurairah nombor 1. Nombor 2 Abdullah bin Umar. Nombor 3 Anas bin Malik, ya. Dia ada ramai lagi. Cukuplah 3 tu. Kalau dapat tu pun dah, ya, dah boleh tidur malam dah, ya. Cuma yang tadi Ustaz dah sebut tadi tu Al-Bukhari, Muslim, itu yang, ya, apa ni, yang mengumpulkan hadis-hadis tu dalam kitab, dalam buku. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itulah, jangan tertukar. Mereka bukan sahabat Nabi. Sebab mereka hidup 200 tahun selepas Nabi wafat. 200 tahun selepas Nabi wafat. Ya, jadi mereka tak hidup zaman Nabi, tapi mereka mengumpulkan hadis-hadis tu daripada guru-guru mereka, ya. Barulah jadi Sahih Bukhari. Tabi'in Ustaz. Bukan. Mereka ni bukan tabi'in dah. Mereka jumpa dengan tabi'in tu. Ya, Okay. sebab mereka hidup zaman 200 Hijrah. Ya, 200 ke atas, ya. Jadi itu dia punya cerita dia, ya. Jadi golongan selepas tabi'in, atba' tabi'in tu selepas dah, ya. Okey. Sikit lagi, ya. Banyak pengajaran yang dapat diambil daripada 5 hadis yang disebutkan di atas. Yang kita baca malam ni hanya 1, 2, 3, 4, ya. Nombor 1 kita dah baca sebelum tu. Antara pengajaran yang dapat diambil, yang pertama, hadis-hadis di atas menerangkan, ya, kembali perintah untuk menyampaikan amanah. Kalau kita dapat amanah, kita kena
buat, ya, simpan amanah. Dengan demikian, hadis-hadis di atas merupakan penegasan. Ya, ni semua adalah penegasan, penguat kepada firman Allah. Asalnya Quran lah sebut. Ya, dalam apa ni, apa kita panggil, ya, dalam surah An-Nisa ni, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallah, ya, innallah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, inna sesungguhnya Allah ya'murukum memerintah kamu an tu'addu supaya kamu menyampaikan al-amanat, amanah ila kepada ahliha, ya, ahlinya. Ahlinya maknanya orang yang layak. Kita nak suruh orang tu jadi setiausaha persatuan, memang dia layak, baru lantik. Ya, kita nak suruh dia jadi apa ni, bendahari, ya, kita tahu dia tu amanah, dia boleh simpan rahsia. Ya, bagilah kat dia. Wa idza hakamtum. Jadi terjemah di bawah tu separuh aja. Yang bawah terjemah sambung tu tak ada. Ya. Nanti tuan-tuan boleh cari terjemahan dia, ustaz boleh terjemahkan saja. Wa idza hakamtum. Wa idza, dan idza apabila hakamtum, bila kamu buat hukum. Ya, bila kamu jatuhkan hukum atau buat hukum bainan nas, antara manusia, antahkumu, hendaklah kamu berhukum bil adli, dengan keadilan. Jadi kalau kita hukum dengan keadilan. Ya, hukum adil ni bukannya hakim mahkamah saja. Ya, kita kadang-kadang, ya, orang tu hakim mahkamah, oh hakim dia adil. Tapi bila balik rumah dia tak adil. Dengan cucu, dengan anak pun kadang tak adil. Ya, jadi cucu yang nombor 1 pasal mak bapak dia lawyer ataupun bapak dia medical doctor, kita bagi duit lebih. Cucu yang mak bapak dia kerani je, ya, kita bagi duit sikit. Ya, tak boleh lah. Tu dengan cucu pun nampak dah tak adil lah. Dengan anak pun macam tu. Ya, jadi anak yang pertama, ya, dia minat bidang apa, kita bagi dia masuk bidang tu. Anak yang kedua, kita tak bagi pula. Kita suruh buat bidang lain yang dia tak minat. Ya, maknanya kita tak adil lah. Ya. So itulah dia punya cerita dia. Okey, melainkan masalah ekonomi lah. Anak pertama kita hantar pergi UK. Pasal masa tu tak ada masalah ekonomi, boleh. Anak kedua tak hantar pergi UK, ya. Kita hantar dia dekat local U je. Mungkin sebab masalah ekonomi, itu tak apalah. Tapi kalau tak ada masalah, kita mampu, pasal apa kita tak hantar juga? Ya, kita kata sebab anak pertama anak lelaki, dia pandai jaga diri. Anak kedua anak perempuan. Jadi perempuan ni susah sikit lah ustaz. Itu ada alasan, tak apa. Ya, kita kata melainkan nanti kalau anak tu dah habis degree, dia nak sambung masters, kita syaratkan dia kahwin dulu. Dia kahwin dan dia buat master dekat overseas juga boleh. Okey, fine. Ya, jadi adil lah kita. Ya. Okey, jadi itulah ceritanya. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi nasihat kepada kamu. Ya, Allah punya nasihat cantik, ya. Allah bagi nasihat kepada kita. Innallah, sesungguhnya Allah kana sami'an basira. Allah itu sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Ya, apa makna maha mendengar tu? Mendengar apa Kak Faridah? Allah tu maha mendengar, maknanya mendengar apa? Kak Faridah cuba. Semuanya lah ustaz. Yalah, bagilah contoh. Lafaz dan tak kita lafaz pun semua dia tahu. Cuba tengok Datuk Osman dah angkat tangan tu. Ya, maknanya Allah ni maha mendengar apa? Contoh dia. Maha mendengar apa Haji Nazri? Allah ni maha mendengar apa? Bagi satu contoh. Mendengar apa? Mendengar doa kita. Mendengar doa kita. Doa kita. Walaupun dalam hati Allah mendengar. Kalau malaikat, dia hanya dengar apa yang kita lafazkan. Malaikat kalau kita doa dalam hati, malaikat tahu tak? Malaikat tak tahu. Malaikat tak boleh baca. Ya, malaikat hanya apa yang kita cakap, apa yang kita lafaz, baru malaikat doa, baru malaikat aminkan. Tapi kalau kita cakap dalam hati saja, hanya Allah yang tahu. Tapi malaikat tak catat lah. Ya, dia tak catat dosa pahala. Tak catat, pasal dia tak dengar. Ya. Sebab yang dicatat hanyalah yang didengar. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidak ada perkataan yang dilafazkan oleh seseorang itu melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Jadi kalau tak lafaz, macam mana nak catat? Ya, itulah dia punya cara memahami ayat tadi, ya. Okey, jadi Allah Maha mendengar. Apa pun yang kita doa, Allah Maha mendengar. Dan Allah Maha melihat. Melihat senanglah kan? Melihat apa? Perbuatan kita lah. Ya. Jadi kalau kita doa, Allah Maha mendengar. Kalau manusia, macam mana Haji Jamal? Manusia ni macam mana? Kalau kita
Sifat manusia macam mana? Dari segi mendengar ni, mendengar. Tak berapa dengar lah kot. Tak berapa dengar lah. Ataupun kadang dia buat-buat tak dengar je. Ya, dia dengar tapi dia buat-buat tak dengar. Ustaz tanya Terdengar ni hanya apa? nak didengar. Tak berapa dengar lah Ustaz. Ya, manusia macam tu tapi Allah tak. Allah maha mendengar. Walaupun kita berbisik dia dengar. Ya, itu sifat Allah. Selesailah ayat dia. Jadi ayat ni lah yang menjadi dia punya anchor dia. Yang hadis-hadis tadi tu yang menyokong, ya, menjelaskan lagi apa maksud dia. Okey, yang dimaksudkan dengan amanah di sini ialah semasa perintah dan larangan baik yang berhubung dengan masalah dunia ataupun agama yang ditugaskan kepada manusia untuk melaksanakan, oleh itu semua ajaran dalam syariah Islam adalah amanah. Maknanya amanah ni bukannya orang bagi kita kerja je, yang Allah suruh kita buat. Solat, puasa, zakat, haji, sedekah, ya, apa, semua tu adalah amanah. Mana kalau kita tak buat, ya, kita dianggap sudah mengkhianati perintah Allah. Ya, maknanya dia boleh buat tapi dia tak buat. Ya, dia boleh buat, ya, dia ada kemampuan. Contoh macam kita kata haji kan. Ya, dia mampu buat. Dia mampu, ya, tapi dia tak pergi juga. Ya, sedangkan dia mampu. Masa Covid tak boleh pergilah. Ya, kalau nama dia tak naik dalam senarai tak boleh lah kan. Ya, melainkan dia pergi swasta lah. Tapi maksudnya dia dianggap mengkhianati perintah Allah kerana Allah dah perintah. Nombor 2, ya, seterusnya tanda datangnya hari kiamat ialah hilangnya sifat amanah. Maksudnya dekat-dekat nak kiamat, sekarang ni lah macam sekarang ni, dekat-dekat nak kiamat, sifat amanah makin hilang. Ya, sifat amanah makin hilang. Kalau tuan-tuan masih ingat, mula-mula dulu kita cerita kat sini, Allah gambarkan sifat amanah itu, ya, dan Allah cabut sifat amanah tu ketika mana, Datuk Osman, ingat tak? Bila Allah cabut sifat amanah daripada seseorang? Ketika mana Allah cabut? Waktu bila Allah cabut, ya, sifat amanah daripada hati kita? Ketika kita, ingat tak? Siapa ingat? Tuan-tuan, Haji Hassan. Apa Haji Hassan? Tolong ingat. Haji Jamal, ya. Allah cabut sifat amanah tu daripada hati kita ketika kita berapa dia dah? Ketika kita sedang apa? Nazak. Sedang nazak. Sedang nazak dah. Nak buat apa nazak dah tuan-tuan? Tidur, Nazak dah. tidur. Ketika kita sedang tidur. Ketika kita sedang tidur. Dah nazak tak ada pedur dah. Mana orang nazak, orang nak bagi jawatan board of director lagi, orang tak bagi dah. Ya. Tuan-tuan kadang bagi jawapan, sorry tuan-tuan, kelakar tuan-tuan. Selingan Ustaz, selingan. Selingan boleh kan? Tapi all the time selingan aja tak jadi juga kan? Lawak is good kan? Tapi sometimes tuan-tuan jangan marah ketawa-ketawa ya. So macam itulah jawapannya ya. Ketika orang tu sedang tidur, Allah cabut ya sifat amanah tu ya. Jadi apa, dan akhir zaman lagilah susah nak cari orang amanah. Kalau kita ingat lagi hadis-hadis awal dulu, ceritanya ialah ya, kalau ada orang amanah sikit je amanah, itu pun kita dah kata, oi hebat orang ni. Pasal sifat amanah tu dah semakin hilang. Susah nak cari orang yang amanah ni, ya. Jadi kalau ada seorang lelaki di satu kampung yang ada sikit sifat amanah, orang dah sanjung dia, orang puji dia, orang muliakan dia. Kerana sifat amanah itu sudah hilang. Ada seorang aja ada sikit sifat amanah, kita dah sanjung dia. Ya, itu cerita dia. Jadi kiamat ni, antara tanda kiamat ya ialah apabila sifat amanah semakin hilang. Jika keadaan sudah seperti ini, maka kehidupan terasa gelap. Ya, kehidupan dah terasa gelap dah. Dan kiamat yang akan menimpa orang-orang yang jahat sudah dekat. Ya, kiamat akan menimpa generasi orang yang suka membuat kerosakan. Sebab ketika kiamat berlaku, orang beriman sudah dimatikan. Ya. Ketika kiamat berlaku, orang yang beriman matilah semua. Nabi Isa dah wafat, orang beriman wafat, habis semua orang beriman. Kemudian tinggal orang jahat. Ketika itulah kiamat berlaku. Maknanya ketika kiamat berlaku, yang berada pada waktu tersebut semua orang yang tidak beriman lagi. Yang beriman mati semua dah. Ya, sebab tu jangan kata, oh nak kalau dapat tengok kiamat bagus juga. Ketika kiamat berlaku tak ada orang beriman. Nak buat apa duduk zaman tu? Ya. Okey, selesai. Penegasan bahawa 3 generasi pertama adalah generasi terbaik. Ini saya sebut tadi. Generasi sahabat Nabi, ya, generasi tabi'in yang hidup zaman sahabat tapi tak jumpa Nabi. Yang terakhir atba' tabi'in.
Ya, atba' tabi'in tu maknanya generasi yang tak jumpa sahabat tapi dia jumpa tabi'in. Ya, contoh Ustaz sebutlah ya. Sahabat Nabi tu macam Abu Hurairah tu sahabat. Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Bakar, Umar tu sahabat lah tu. Kemudian zaman kedua, zaman orang yang tak jumpa sahabat. Zaman orang yang tak jumpa Nabi tapi jumpa sahabat. Ya, contohnya yang kita boleh sebut yang jumpa sahabat ni macam kita kata Hasan Basri contoh. Ya, contoh salin lah tu Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri tu jumpa dengan sahabat Nabi, ya. Hasan Basri. Contohnya kita kata siapa lagi, ya. Orang hebat-hebat lah antaranya Abu Hanifah. Abu Hanifah pun jumpa. Ya, tu contoh yang dua Ustaz bagi, ya. Al-Hasan Al-Basri dan Abu Hanifah. Tu antara yang jumpa. Ya. Itu dipanggil tabi'in. Ya, tabi'in. Kemudian ada lagi lah, ya, yang contoh-contoh lain lah, ada ramai lah lagi, tapi itu yang paling popular lah kita kata. Ya. Kemudian kita jumpa pula orang yang tak jumpa sahabat Nabi. Tapi dia jumpa pula tabi'in ni, ya. Antara yang jumpa tabi'in ni ialah siapa kita kata, ya, yang jumpa tabi'in ni antaranya ialah macam kita kata Imam Syafi'i lah. Ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak jumpa sahabat dah wafat. Ya, tapi Imam Syafi'i jumpa imam-imam yang datang kemudian. Ya, antaranya Imam Malik lah. Imam Malik pun termasuk tabi'in juga. Ustaz sebut 3 lah, ya. Sahabat Ustaz bagi 3, ya. Sahabat 3 tadi Abu Hurairah. Ya, contoh dia Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik 3. Yang kita dah sebut 3 periwayat hadis yang paling banyak tadi kan. Abu Hurairah, nombor 2 ialah Abdullah bin Umar, nombor ketiga Anas bin Malik. Ini sahabat Nabi yang jumpa dengan Nabi, ya. Kemudian bila Nabi wafat, tinggal sahabat Nabi, datang pula, ya, yang tak jumpa Nabi tapi jumpa tabi'in. Jumpa sahabat Nabi, ya. 3 orang saya sebut. Yang pertama Al-Hasan Al-Basri tadi, Hasan Basri, ya, Jasan kena ingatlah, ya, dua-dua Jasan kena ingat. Al-Hasan Al-Basri sebab namanya Hasan. Tapi biasa orang Arab nama dia Al-Hasan. Ada Al depan. Ya, orang Melayu tak ada Al. Orang Arab ada Al. Al-Hasan Al-Basri nombor 1. Nombor 2 Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Nombor 3 Imam Malik bin Anas. Ya, tadi Anas bin Malik. Ini Malik bin Anas, orang lain, tak ada kena-mengena. Ya, nama je kebetulan dekat-dekat. 3. Siapa dia? Tabi'in. Al-Hasan Al-Basri. Nombor 2 tadi siapa Haji Jamal? Nombor 2. Abu Hanifah. Abu Hanifah. Nombor 3. Nombor 3. Ya. Nombor 3 Osman. Osman jawab ah. Osman. Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Bin Anas, ya. Okey, selesai dah, ya, 3 orang. Kita pergi yang atba' pula. Maknanya yang tak jumpa dengan sahabat, jumpa dengan tabi'in saja. Antaranya Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i yang jumpa antaranya. Jadi Imam Syafi'i lah, ya, senang ingat tu Imam Syafi'i lah. Ya, Imam Syafi'i tu senang kita nak ingat. Dia hidup kita panggil, ya, pada zaman tersebut. Ya. Imam Hanafi Ustaz, jumpa tak? Imam Hanafi tu tak ada. Mana ada Imam Hanafi? Tak ada nama orang Imam Abu Hanafi. Imam Abu Hanifah. Hambal. Nanti dulu. Tuan-tuan dah tertukar tu. Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah. Dia tak ada Imam Hanafi, tak ada. Ya. Imam Abu Hanifah tak jumpa sahabat tapi jumpa tabi'in lah. Macam mana sekali lagi? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dia tak jumpa sahabat tapi dia jumpa tabi'innya. Imam Abu Hanifah, ya, dia jumpa sahabat. Imam Syafi'i yang tak jumpa sahabat. Imam Syafi'i jumpa Abu Hanifah tu. Oh, okey. Jadi Imam Abu Hanifah masih sahabat lah. Masih tabi'in lah. Ya, pasal dia jumpa sahabat. Tapi Imam Syafi'i tak jumpa sahabat. Dia hanya jumpa tabi'in saja. Tabi'in tadi itulah Abu Hanifah. Bukan Imam Hanafi, bukan. Ya, orang duk sebut Imam Hanafi. Bukan Imam Hanafi. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Imam Hanafi tak ada. Imam Abu Hanifah. Kita selalu duk sebut
Imam Hanafi mana ada ya? Imam Abu Hanifah. Okey, boleh Jadi antara atba' tabi'in tadi Imam siapa? Imam Syafi'i lah. Dan seorang lagi Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sebab dia tanya tadi kan. Kita sebutlah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia juga ya bertemu dengan siapa kita panggil ya, dengan antaranya macam tadilah ya, Imam Malik kita kata ya. Walaupun Imam Malik dah berada di hujung usia lah. Tapi maknanya ada yang sempat juga jumpa. Ya, ada yang sempat jumpa juga. Okey ya. Dua itulah yang paling senang nak ingat. Cukuplah tuan-tuan. Sahabat dah bagi, sahabat ramai kita tahu. Isteri-isteri Nabi tu semua sahabat. Ya, isteri Nabi, kemudian Khalifah 4, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali itu semua sahabat lah tu. Dan Ustaz tambah 3 tadi, ya, yang bukan isteri dan bukan khalifah. Abu Hurairah nombor 1, ya. Orang nombor 1, ya. Nombor 1 Abu Hurairah, ya. Nombor 2 ialah siapa kita panggil? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, dan nombor 3 siapa dia? Nombor 3 bin ialah Malik. Anas bin Malik. Dan 3-3 tu Ustaz sebut kerana mereka adalah periwayat hadis yang paling banyak. Abu Hurairah nombor 1, nombor 2 Abdullah bin Umar, nombor 3 Anas bin Malik. Itu yang paling banyak. Sebab tu Ustaz sebut tu jadi ada 2 lah. Ya, dia sahabat dan dia juga periwayat hadis yang paling banyak. Ya. Jadi bila Nabi wafat, tinggallah sahabat. Jadi sahabat-sahabat ni ya, mereka lah yang menyampaikan ilmu-ilmu tadi, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fiqh. Mereka lah sampaikan kepada generasi tabi'in pula. Ya, siapa dia tabi'in tadi? Tabi'in tak jumpa Nabi tapi jumpa sahabat. Al-Hasan Al-Basri. Ya, bila kita dengar nama pun kita tahu Al-Hasan Al-Basri maknanya dia duduk kat mana tu Hasan Basri tu? Nama Basri tu maknanya duduk kat mana tu? Basrah. Duduk di Basrah. Duduk di Basrah. Ya, duduk di Basrah. Ya. Kemudian apa kita panggil ya? Apa lagi ya kalau kita boleh sebut? Antaranya ialah siapa tadi? Imam Malik ya. Imam Malik bin Anas ya. Imam Malik bin Anas dia pun ya sama juga. Beliau juga ya tabi'in juga. Dan dia duduk di Madinah. Ya, satu tadi Ustaz sebut tadi ialah Abu Hanifah kan? Imam Abu Hanifah. Bukan Imam Hanafi ya. Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah dia duduk di Kufah. Dia duduk kat Kufah. Ya, Kufah tu di Iraq lah. Ya, Kufah tu dia. Macam Basrah tadi. Basrah pun Iraq, Kufah pun Iraq juga. Imam Malik duduk di Madinah. Ya. Jadi pasal apa zaman sahabat ya, Iraq tu kurang popular sebab kebanyakan orang Islam duduk di Hijaz. Hijaz tu mana? Mekah, Madinah, duduk di semenanjung tanah Arab. Tak ramai duduk jauh-jauh tu. Ya. Tapi nanti zaman sahabat barulah ya. Barulah mereka hijrah. Ya, mereka hijrah ke pusat-pusat bandar-bandar baru macam Kufah, Basrah ya, Damaskus ya. Baru mereka hidup di tempat-tempat ni. Sebab Nabi dah wafat. Bila Nabi wafat, mereka sebahagian besarnya mereka tak mampu nak duduk dekat Madinah. Ya, mereka tak mampu duduk. Macam Anas bin Malik. Anas bin Malik tak duduk Madinah. Pasal dia teringat Nabi tu. Ya, dia punya nostalgia dengan Nabi tu sangat kuat. Ya, 10 tahun dia duduk dengan Nabi. Ya, dia membesar bersama dengan Nabi. Oleh kerana tu dia tak mau duduk Madinah dah. Tak tahan. Dia pindah ya. Anas bin Malik tu dia pindah kat Basrah. Duduk sana. Ya. Sebab tu anak murid dia tu banyak orang Basrah. Hasan Basri tu salah seorang lah. Ya. Macam Bilal bin Rabah, sahabat Nabi juga. Dan dia tak duduk di Madinah. Dia pindah ya ke mana? Ke negeri Syam. Ya. Sebab dia tak tahan, ya, tak boleh. Teringat Nabi, tak jadi kerja. Jadi sekali-sekala bila dia dah rindu nak datang Madinah, dia datang ziarah Madinah, orang pun nampak dia datang, ya. Orang pun beritahu, azan lah, tolonglah azan. Kami lama dah rindu nak dengar suara Bilal. Bilal pun azan. Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh dah. Ya, sebab dia tak boleh sambung, ya. Terpaksa orang lain pula sambung. Sebab apa? Sebab dia teringat Rasulullah. Ya, sebab tu dia tak duduk. Sahabat Nabi ramai yang tak duduk di Madinah, semua hijrah. Ya, mereka kembangkan Islam. Satu untuk dakwah, dua kerana mereka teringat ya pengalaman hidup mereka bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cerita dia. Boleh tuan-tuan ya. Okey, ada soalan? Silakan. Ada apa-apa? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz Azidah ya. Mungkin saya tertinggal kapal kot.
pasal yang sedang tidur tu dicabut sifat amanah Ustaz sebut tadi. Ya. Apa ni masa kita tidur tu macam kenapa apa so special that sifat amanah yang dicabut ataupun apakah ada sifat-sifat lain yang dicabut masa kita tidur? Tak ada sebut. Ni cerita amanah. Ni sebenarnya kita dah cerita di awal. Ustaz rasa tak fair kalau Ustaz kena cerita sekali lagi. Sebab ini cerita di awal. Awal bab ni, bab amanah ni. Bab amanah ni lama kita cerita. Ya, jadi tak balik dah kena tengok balik. Tapi kenapa masa tidur yang dicabut? Dah Allah nak cabut nak buat macam mana? Ya. Itu Maksudnya, saja. Sifat itu saja yang dicabut masa kita tidur. Macam tu. dalam hadis kata sifat amanah. Sifat amanah. Okey lah. Okey. Jadi maknanya tidak ada apa kita panggil, ya. Bukan masa, yalah sebab kalau tengah bercakap, ya, tu lain cerita kan. Tapi tengah tidur. Sebab tengah tidur tu maknanya waktu kita santai. Ya, dan Allah kata, Nabi sebut, Allah cabut. Ya, Nabi yang bagi tahu, bukan Allah bagi tahu. Sebab dia hadis, bila dia hadis, dia adalah kata-kata Nabi. Ya, melainkan hadis apa tadi? Kak Mazidah, hadis yang kata-kata Allah tadi, hadis apa dipanggil? Hadis kata-kata Allah, hadis qudsi. Hadis qudsi. Yang ni hadis nabawi, kata-kata Nabi. Ya, Nabi bagi tahu sifat amanah ni dah hilang sehingga kan ya Allah cabut tu masa tidur. Masa tidur Allah cabut. Nak tunjukkan bahawasanya ya, patutnya bukan masa tidur lah. Ya, masa lain lah, tapi masa tidur. Masa tidur ni maknanya masa kita serah betul-betul dengan Allah. Sebab tu tidur tu sunat. Ambil wuduk, ya, baca 3 kul, ya, baca doa tidur, baru kita letakkan tubuh kita kan. Even kalau orang yang tidur, ya, mati pada waktu malam tersebut, mati atas fitrah. Tapi dengan syarat dia ikut SOP tadi. Ikut SOP, ambil wuduk, ya, baca 3 kul, baca Fatihah, baca doa yang Ustaz ajar tu, ya. Ya Allah, aku serahkan tubuhku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu. Baca sampai habis. Kalau malam tu dia mati dalam fitrah. Fitrah tu makna mati dalam Islam. Nabi janji dan kita kena buat lah. Ya, dan tuan-tuan dan puan-puan dah tahu benda tu, kena amal. Ya, ulang-ulang banyak kali. 7 kali, 8 kali ulang, lama-lama dapatlah hafal lah benda tu. Sebab nak hafal ni kita kena ulang. Kalau tuan-tuan tak ulang tak dapat. Ya, dia macam tu. Belajar bahasa apa pun, vocabulary kita tak hafal, tak ingat, tak ulang-ulang, macam mana nak dapat? Tak boleh. Ya, kita kena hafal. Ya, bila kita ulang-ulang lama-lama dapatlah. Ya, perkataan sayonara contoh kan bahasa Jepun. Sayonara. Kita ulang banyak kali. Jadi kita main-main pula. Sayur bayam, sayur kangkung, sayur apa, ya. Sayonara. Ya. Jadi bila sayonara kita ulang sayonara. Lama-lama ingatlah. Tapi kalau kita tak ingat, macam mana kita nak guna perkataan bila ni sayur apa tak dapat dah. Ya. Jadi sayonara, ya. Ulang-ulang dapat, ya. Adios kita kata. Apa adios tu, ya. Sama juga adios. Ya. Jadi apa ni? Gracias. Gracias maknanya terima kasih kan. Kita ulang gracias. Lama dapatlah. Tapi kalau kita tak ulang dan kita pun tak ada tengok-tengok balik, macam mana nak ingat? Ya, tak ada cara. Quran lagilah. Sebab kita baca tiap-tiap hari Quran ni. Ulang. Itu yang lama-lama dapat. Ya, sebab tu Ustaz kata, sikit baca tak apa, tapi baca untuk faham. Sebab nak khatam Quran, dah banyak kali khatam dah. Ya, Allah dah tak tanyalah, mudah-mudahan Allah tak tanya lagi, pasal apa kau tak khatam? Tapi Allah akan tanya, pasal apa kau tak faham maksud dia? Ya, pasal apa tak tengok makna dia? Ya, tu cerita dia. Itu secara umum lah kalau Ustaz boleh sebut. Okey, di hujung perbincangan ni Ustaz habiskan paragraf ni, ya. Ustaz habiskan paragraf ni. Apa ni? Jika kehidupan seseorang yang beriman dekat dengan masa kenabian, maka pengaruh tarbiyah Rasul akan terasa. Memanglah, ya. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, ya, memang hebat-hebat sebab mereka hidup zaman Nabi. Ya, mereka hidup zaman Nabi dan mereka dididik di tarbiyah. Tarbiyah tu apa? Pendidikan, dididik oleh Nabi. Ya, sebab itu sahabat-sahabat ni bila Nabi wafat mereka teringat Nabi. Ya, Anas tadi tak boleh sebab dia teringat pagi-pagi dia datang, ya, dia tanya apa keperluan Nabi, ada nak beli apa-apa, ya, Nabi nak ambil wuduk, dia ambilkan bekas untuk isi air, dia tuang kepada Nabi. Jadi bila dia dah buat selama 10 tahun, Nabi wafat, cuba bayangkan. Ya, dia kata seolah-olah matahari pada hari itu tak memancar lagi, tak menyinarkan sinaran dia. Sebab apa? Sebab Nabi itu dianggap macam matahari yang memberi sinaran. Wafat Nabi, habis dah. Ya, seolah-olah hidup ni habis dah.
Ya, tapi hidup tak habis lagi, hidup kena diteruskan. Jadi sebab tu mereka tak duduk di Madinah. Ya, itu yang menyebabkan mereka boleh pergi ke Kufah, ke Basrah, ya. Barulah datang Al-Hasan Al-Basri, ya, datang Imam Malik, ya, datang siapa tadi? Ya, seorang lagi Imam Imam Abu Hanifah, ya. Sebab sahabat-sahabat Nabi pergi merantau sampai ke sana. Ya, macam kita kata Anas bin Malik. Bila Nabi wafat, Anas bin Malik hijrah ke Basrah. Ya, jadi ada pula orang Basrah belajar dengan dia. Antaranya tadilah Al-Hasan Al-Basri. Belajar daripada Nabi. Dia jadi hebat pula. Ya, belajar daripada Nabi pula. Belajar daripada Anas bin Malik. Dia jadi hebat. Ya, macam itulah. Okey, jadi semakin jauh, ya, itu semakin dekat. Ya. Begitu juga apabila kehidupan mereka semakin jauh, ya, macam kita hidup jauh. Kita bukan zaman sahabat. Bukan zaman tak ada. Kita tak jumpa. Ya. Jadi maka pengaruh tarbiyah Rasul juga mulai pudar. Pudar dah tak terasa dah. Ya, suasana tu terasa, mungkin suasana Islam tu bulan Ramadan, okey, baru terasa. Nampak suasana dia, orang puasa, sembahyang tarawih, ya. Suasana tu ada lain suasana tu. Bulan Ramadan kan special, musim haji kita kata, okey, ada suasana tu. Ya, tapi kalau tidak kita tak rasa sangat. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, generasi terbaik antara kamu ialah generasi yang hidup pada masaku. Sahabat Nabi lah tu. Kemudian generasi yang setelahnya. Ya, tu cerita dia. Itulah. Kalau Ustaz boleh selesaikan malam ni macam itulah, ya. Tak habis juga bab kita ni, ada sikit lagi. Sekali pertemuan lagi selesailah. Kalau ada soalan silakan. Apa-apa soalan lah yang berkait dengan perbincangan kita lagi baguslah kalau ada. Silakan. Apa nak tanya? Ustaz. Ya. Ustaz, Kak Mazidah sekali ya. Tadi Ustaz kata kita berdoa, kalau malaikat tidak dengar maka tak tercatat. Namun Allah tetap akan mendengar walaupun di dalam hati. Jadi selama ni kalau saya berdoa, saya terbayang malaikat sebelah saya menulis, Ustaz. Jadi kalau saya perlahan dia tak dengar, maknanya sekarang berdoa kena kuat sikit tu, Ustaz. Macam tu. Memang. Sampai. Sebab tu kita walaupun solat, contoh je saya kata kan. Sebab solat Zuhur Asar pun orang lelaki, ya, dia kena keluarkan suara juga. Orang perempuan pun sama, lagilah sama. Ya, kena dengar. Sebab kalau tidak dia tak catat. Pasal ayat Quran tadi. Ayat Quran tadi surah Qaf tu dah sebut. Tidak adalah, ya, Ustaz ulang. Tidak adalah perkataan yang disebut oleh seseorang manusia melainkan di sana ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Apa maknanya? Mana kalau tak lafaz tak sebut tak dengar. Tapi Allah lain. Sebab Allah sami', Maha mendengar. Ya, malaikat tak sami', Allah yang sami', Allah yang basir. Benda yang sembunyi-sembunyi kita buat pun, ya, Allah tahu, Maha tahu. Ya, jadi itulah cerita dia. Jadi oleh kerana itu kena sebut juga walaupun sikit, ya, supaya didengar oleh telinga kita. Jadi bila didengar, sebab tu baca Quran jangan baca dalam hati, kena lafaz. Kena sebut, ya, supaya dapat dicatat pahalanya oleh para malaikat. Itu cerita dia. Okey, ya. Tapi kesianlah kaum wanita, suara ni kita tak boleh kuatkan. Katalah ada lelaki keliling kita tak boleh nak kuatkan suara kan. Jadi bila masa yang lelaki tu ada sebelah tu? Bila masa? Bila apa masa dia? lelaki? Bila masa sentiasa ke lelaki tu ada sebelah? Maksud saya katalah kita punya suara tu pun aurat, tapi tak boleh kuatlah sangat kan. Jadi kena perlahan. Tak apalah Ustaz, it's okay. Tak apa, faham. Maknanya perlahan, tapi perlahan telinga mesti dengar. Telinga dengar, ya. Itu cerita dia. Maknanya jangan baca dalam hati. Jangan baca dalam hati. Boleh, ya? Okey, terima kasih. Yang lain silakan. Ada siapa nak tanya? Kak Masyitah tak dengar suara hari ni, Kak Masyitah. Sorry lah Ustaz, dah pening lah hari ni. Oh, dah pening, ya. Banyak kelas sangat Kak Masyitah ni. Semua dia nak kejar, ya. Ustaz, jadi bisnes lagi, semua kejar lagi. Ya, silakan. Apa tu yang page 274 tadi, hadis nombor 5 tu, siapa yang bunuh orang kafir muahad tu dia takkan dapat cium wanginya syurga. So yang ni memang confirm lah orang yang buat kesalahan dia membunuh kafir muahad. Tapi kita ada dengar yang sebelum ni orang kata macam siapa derhaka pada mak bapak tak cium bau syurga, siapa yang tak dapat redha suami tak cium bau syurga tu kata-kata je, tu bukan hadis lah Ustaz. Ke ada hadis? Sebahagian besarnya memang ada hadis, ya. Cuma Nabi tak adalah, sebab kita expect satu hadis cerita semua, memang tak ada. Mana macam tu? Kalau macam tu Imam Bukhari Muslim tak payahlah kumpul kitab hadis dia. Pasal
hadis ni kadang-kadang Nabi sebut satu benda, kadang-kadang dua benda. Macam tadi kan Nabi sebut 3. Tapi adakah 3 saja? Macam lelaki yang berjanji kemudian dia khianat, lelaki yang menjual kita panggil orang merdeka, ya. Kemudian dia ambil keuntungan dia. Nombor 3, ya, lelaki yang mengupah seseorang kemudian dia tak bayar upah ataupun dia tak bayar penuh, ya. Adakah 3 ni saja yang Nabi benci? Dah ada berpuluh lagi yang Nabi benci. Tapi hadis ini hanya menceritakan 3 saja. Ada hadis lain lagi. Sama macam soalan Syirin tadi. Adakah hanya orang tak bau syurga tu yang bunuh kafir mu'ahad? Tak, ya. Cuma kadang-kadang Nabi tak sebutlah mencium bau syurga tu, ya. Cuma macam tadilah, ya. Nabi sebut dalam bentuk lain. Mana-mana perempuan yang solat, yang puasa, yang zakat, yang haji, kemudian, ya, dia meninggal dunia dalam keadaan suami dia redha. Suami dia masih hidup dulu, suami dia redha pada dia. Ya, masa dia redha pada dia. Jadi kalau dia meninggal, dia boleh minta, ya, masuk daripada pintu syurga yang mana-mana. Jadi tak adalah cium bau syurga tu. Cium bau syurga tu sebab nak sinonimkan dengan benda-benda lain. Pasal ada hadis lain yang sebut. Ya, sebab kita kadang-kadang kita nak sebiji sama. Tak, hadis bukan macam tu. Kadang-kadang kita kena faham melalui dia punya metafora saja. Yeah, this one in relation to amanah. That's why this hadis is in relation to amanah lah kan. Rasa saya. Tapi ada benda-benda lain lagi, ya. Sebab tuan-tuan dan puan-puan kan suka tanya benda-benda lain juga kan. Dan tak ada masalah, Ustaz layan je. Cuma kita jangan kecilkan. Ya, maknanya bukan mesti mencium bau syurga, ya. Ada yang Nabi sebut dalam bentuk lain. Ya, Allah tak memandang dia. Pada hari kiamat nanti Allah tak pandang dia. Itu antaranya. Ya, tapi dalam bentuk lain lah. Bukanlah maknanya mesti mencium bau syurga tu. Kalau Allah tak pandang, Allah tak redha. Allah tak redha, tak masuk syurga. Sama aja. Ya, macam tu bentuk dia. Okey, ada lain? Mungkin satu soalan terakhir. Kalau ada, silakan. Tadi sebut 3 yang perkara yang sunnah tu Ustaz. Nombor 2 tu apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tunjuk. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kata lah. Lepas tu Nabi iktiraf lah. Nabi iktiraf. 3 senang, ya. Nabi cakap, Nabi buat, Nabi iktiraf. Iktiraf tu bukan mesti Nabi cakap, ya. Nabi diam. Nabi diam tu pun iktiraf. Ya. Apa contoh tadi Ustaz bagi? Nabi diam. Orang tu buat, Nabi diam. Apa tadi contoh Ustaz bagi? Sunat Qibliyah subuh. Qabliyah. Ya, sunat qabliyah subuh, ya. Dia qada. Nabi tak pernah ajar tapi dia buat. Dan Nabi iktiraf dengan cara Nabi diam. Ya, kadang-kadang Nabi puji. Kadang-kadang Nabi Nabi diam. Itu semua adalah pengiktirafan. Senang je tuan-tuan. Apa yang Nabi cakap, maknanya Nabi yang Nabi cakap. The saying tu Nabi cakap. Yang kedua, the doing Nabi buat. Ya, Ustaz dah bagi mudah tuan-tuan. Saying, doing, ya. Satu lagi endorsement, 3 tuan-tuan. Ya, bahasa Melayu dia. Yang Nabi cakap, yang Nabi buat, yang Nabi iktiraf. Tak ada bahasa lain nak sebut tuan-tuan. Dah English pun dah bagi, Arabic pun dah bagi, Melayu pun dah bagi tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya Ustaz Arab tuan-tuan boleh faham. Dah clear lah, ya, dah bagi tahu. Boleh ya? Okey? Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu kita sampai sini saja, ya. Mudah-mudahan tuan-tuan satu aja Ustaz minta. Tuan-tuan ulang-ulanglah balik. Apa yang kita sebut ni, tuan-tuan ulang-ulang. Sebab banyak benda yang Ustaz sebut tu kadang Ustaz dah sebut banyak kali. Ya, cuma kadang-kadang tuan-tuan tak ulang. Bila tak ulang tu dia ni. Dan tuan-tuan jangan ulang lambat-lambat sangat, ya. Dia konsep pendidikan ni tuan-tuan, within 24 hours tuan-tuan kena ulang. Within 24 hours. Maksudnya sebelum pukul 11 malam esok, tuan-tuan kena ulang balik. Ya, mungkin ulang sikit nak tidur. Bukan ulang tu semua benda yang kita nak belajar tu, ya. Ulang sikit-sikit je. Ya, konsep-konsep dia 3 tadi, ya. 3 manusia yang Nabi benci pada hari kiamat. Ya, cukuplah, ya. Besok ulang sikit lagi. Ulang sikit lagi, dia macam tu sebab tuan-tuan tahu benda ni sebenarnya, ya. Sebab the secret of success is repetition. Ustaz banyak kali sebut dah. Ya. Kalau tuan-tuan tak ulang, sebab tu kalau Ustaz tak belajar banyak-banyak sangat. Ustaz belajar sikit-sikit tapi konsisten. Ya, kita belajar sikit, ya. Sebab Ustaz tengok tuan-tuan kadang banyak sangat kelas.
Ya, kelas tu kelas ni dengan ustaz sana ustaz sini ya. Jadi bila macam tu bukan tak boleh. Tapi kita kena pilih-pilih. Ya, kena pilih-pilih ya. Dan make sure kita faham. Dan make sure kalau kita tak faham kita tanya soalan. Tak mau tanya ustaz, tanya kawan. Tak apa. Ya, supaya kita dapat benda tu. Itu je cara dia tuan-tuan. Belajar apa pun sama. Ya, belajar hadis ke, belajar Quran ke, belajar fiqh ke, belajar akhlak ke, memang dia punya trik dia macam tu saja, ulang-ulang, tanya soalan sampai faham. Ya. Okey, terima kasih pada semua, terima kasih pada tuan-tuan ya, Haji Nazri ya, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan hajah ya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, mudah-mudahan ilmu kita ni berkat ya, dan ilmu nak berkat amal. Kena amal tuan-tuan. Ya, macam Ustaz sebut tadi ya, dah tahu dah. Tidur malam kena ambil wuduk. Kena ambil wuduk. Ya, ambil wuduk macam kita nak solat juga, sama. Ya, 3 kul mesti baca Al-Fatihah. Tiup pada 2 tangan, sapu pada seluruh tubuh, ya, bahagian depan. Belakang sapu tak? Belakang tak sapu. Kemaluan jangan sapu, kaki jangan sapu. Ya, sebab ustaz dah ulang banyak kali, tapi tuan-tuan kena amal. Kena amal, ya. Dan baca doa tadi yang ustaz pernah share tu. Ya, apa dia doa tadi? Tadi itulah ya. Ustaz dah banyak kali dah share. Ya. Okey. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Aku hadapkan wajahku kepadamu. Ya. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat selamat melainkan kepadamu. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Ya, dan dengan nabi yang engkau utus. Ya. Siapa yang mati pada malam tu, setelah dibaca doa tadi, dia mati di atas fitrah. Tuan-tuan, ya. Apa lagi janji? Nabi dah janji, so kita kena buat tuan-tuan. Okey, ya, sekadar tu. Terima kasih sekali lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Thank you. Terima kasih Selamat malam. Ya, Terima kasih sama. Ustaz. Yep. Terima kasih semua kerana hadir. Okay, thank you. Thank you to Razri too. Bye. Okay. Sama. Assalamualaikum. Okay, good night everybody. Good night. Good night. Assalamualaikum. Good night Man, Nazri. Okay. Rom. Azizul mana dah tidur? Zul. Kita turun bawah. Kita naik-naik. Tak naik. Oh, lift rosak weh. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.